Pada Disember 2022, Senator daripada Parti Republikan, Marco Rubio telah mengumumkan rang undang-undang duipartisan untuk mengharamkan penggunaan aplikasi TikTok di Amerika Syarikat. Ianya berlaku berikutan kebimbangan mereka mengenai aplikasi itu yang dikatakan boleh mengintip rakyat Amerika Syarikat. Undang-undang itu akan menyekat semua transaksi daripada mana-mana syarikat media sosial di bawah pengaruh China dan Rusia. Pada tahun 2020, Presiden Donald Trump pernah cuba menyekat pengguna baru daripada memuat turun TikTok, tetapi beliau tewas di mahkamah berhubung tindakan itu. Bukan itu sahaja, Jawatan Kuasa Pelaburan Asing di Amerika Syarikat pada tahun 2020 juga pernah mengarahkan ByteDance melepaskan TikTok kerana bimbang data pengguna Amerika Syarikat jatuh pada kerajaan komunis China. Berita pengharaman TikTok ini sebenarnya bukanlah satu isu yang baru. Banyak isu berkaitan data dikaitkan dengan aplikasi yang mempunyai lebih daripada 3 bilion muat turun itu. TikTok ialah aplikasi nombor 1 di dunia dan paling terkenal dalam kalangan anak muda. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa aplikasi terkenal TikTok bakal diharamkan di Amerika Syarikat. Teruskan menonton. Aplikasi video popular China, TikTok telah diharamkan daripada semua peranti di Dewan Rakyat Amerika Syarikat dan terdapat usaha untuk mengharamkan sepenuhnya penggunaan aplikasi tersebut di negara itu. Menurut Ketua Pegawai Pentadbiran Dewan, dalam arahan yang dihantar kepada semua pengumbal undang-undang dan kaki tangan, aplikasi berkenaan dianggap berisiko tinggi disebabkan oleh beberapa isu keselamatan dan mesti dipadamkan daripada semua peranti yang dimiliki. Peraturan baru itu susulan langkah Kerajaan Negeri Amerika Syarikat untuk mengharamkan peranti kerajaan daripada memuat naik TikTok yang dimiliki oleh ByteDance Limited dan berpangkalan di Beijing. Sekurang-kurangnya 19 negeri telah menyekat sebahagian aplikasi daripada peranti yang diuruskan oleh kerajaan kerana kebimbangan terhadap kerajaan China boleh menggunakan aplikasi itu untuk menjejaki warga Amerika Syarikat dan menapis kandungan di dalamnya. Rang undang-undang perbelanjaan Omnibus bernilai 1.66 trilion US dollar yang telah diluluskan Disember lalu untuk membiayai kerajaan Amerika Syarikat sehingga 30 September 2023, termasuk peruntukan untuk mengharamkan aplikasi pada peranti yang diuruskan oleh persekutuan dan akan berkuat kuasa sebaik sahaja Presiden Joe Biden menandatangani rang undang-undang itu menjadi undang-undang. Arahan kepada kaki tangan adalah sesiapa sahaja yang mempunyai TikTok pada peranti mereka akan dihubungi untuk dipadam dan muat turun aplikasi tersebut pada masa hadapan juga adalah dilarang sama sekali. Pada tahun 2020, Presiden Donald Trump sebenarnya pernah cuba untuk mengharamkan aplikasi popular itu di negara Amerika Syarikat. Atas alasan yang sama, langkah pengharaman itu adalah disebabkan kebimbangan ia akan dijadikan sebagai platform pengintipan China. Sebelum itu, terdapat laporan yang mendakwa Trump mahukan operasi TikTok di Amerika Syarikat dipisahkan daripada syarikat induknya ByteDance yang berpangkalan di Beijing. Walaupun begitu, perkara tersebut telah dihalang oleh mahkamah dan menyebabkan usaha Trump untuk mengharamkan aplikasi TikTok di Amerika Syarikat tertangguh. Latar belakang TikTok. Nama ByteDance mungkin kurang dikenali berbanding dengan produk mereka, namun sebenarnya ByteDance merupakan sebuah syarikat gergasi di China. ByteDance ditubuhkan pada tahun 2012 oleh Zhang Yiming. Beliau menyaksikan sendiri syarikat miliknya berkembang menjadi syarikat bernilai bilion dolar dan berjaya mencatat jumlah pengguna lebih 1 bilion di semua rangkaian produk mereka. Rahsia TikTok terletak pada penggunaan muzik dan algoritma yang mampu menentukan perkara atau video mana yang digemari oleh pengguna. Pengguna boleh memilih daripada pangkalan data besar yang mengandungi lagu dan pelbagai kemudahan lain. ByteDance cuba memberikan kebebasan kepada pengguna mereka untuk berkarya dan kreativiti pengguna menjadi keutamaan mereka. Walau bagaimanapun, kebebasan itu nampaknya telah disalahguna oleh sesetengah pihak sehinggalah semakin hari semakin banyak pentadbiran negara yang memilih untuk mengharamkan penggunaan aplikasi itu yang dikhawatiri akan membawa impak negatif bukan sahaja kepada pengguna secara individu, malah kepada sesebuah negara. Kenapa Amerika Syarikat haramkan TikTok? FBI dan Suruhanjaya Komunikasi Persekutuan telah memberi amaran bahawa ByteDance boleh berkongsi data pengguna TikTok dengan kerajaan China. Undang-undang China yang dilaksanakan pada tahun 2017 mengkehendaki syarikat memberi kerajaan sebarang data pribadi yang berkaitan dengan keselamatan negara. Walaupun sebenarnya tiada bukti bahawa TikTok telah menyerahkan data sedemikian kepada kerajaan China, tetapi kebimbangan timbul kerana jumlah data pengguna yang banyak berjaya dikumpulkannya.
Kebimbangan semakin memuncak pada Disember lalu apabila ByteDance menyatakan ia telah memecat 4 pekerja yang mengakses data mengenai 2 wartawan dari BuzzFeed News dan The Financial Times semasa cuba menjejaki sumber kebocoran laporan mengenai syarikat itu. Jurucakap TikTok mendakwa pelanggaran itu adalah satu penyalahgunaan kuasa pekerja yang teruk. Selain itu, terdapat juga kebimbangan mengenai kandungan TikTok dan sama ada ia membahayakan kesihatan mental golongan remaja, khususnya yang menjadi kumpulan pengguna terbesar aplikasi tersebut. Kira-kira 2/3 remaja Amerika Syarikat menggunakan TikTok menurut Pew Research Center. Negara-negara yang mengharamkan TikTok. Selain Amerika Syarikat, banyak negara lain cuba mengharamkan aplikasi ini di tanah air mereka. India telah menyekat aplikasi ini di sana pada tahun 2020 lagi. Kerajaan India menyatakan keputusan mengharamkan aplikasi itu adalah untuk melindungi data dan privasi 1.3 bilion rakyatnya. Selain itu, pada 3 Julai 2018, TikTok telah diharamkan buat sementara waktu di Indonesia. Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Penerangan Indonesia mengatakan aplikasi ini mempunyai banyak kandungan negatif dan berbahaya, terutamanya untuk kanak-kanak. Namun, TikTok segera berjanji untuk meminta 20 kaki tangannya menapis kandungan TikTok di Indonesia dan larangan itu ditarik balik 8 hari kemudian. Di Bangladesh pula, pada 2018, kerajaan mereka menyekat TikTok sebagai sebahagian daripada tindakan keras mereka untuk menyingkirkan laman pornografi dan perjudian. Di samping itu, pada Oktober 2020, pengguna TikTok di Armenia melaporkan aplikasi tersebut tidak berfungsi. Namun belum disahkan sama ada ini adalah hasil campur tangan kerajaan Armenia sebagai tindak balas kepada penggunaan aplikasi oleh Azerbaijan untuk menyebarkan maklumat palsu sepanjang konflik Nagorno-Karabakh 2020. Untuk Azerbaijan pula, pada 27 September 2020, rakyat mereka menyedari ada sekatan media sosial merentas pelbagai platform termasuklah TikTok. Menurut kementeriannya, sekatan ini dikeluarkan dalam usaha untuk mencegah provokasi berskala besar dari Armenia semasa konflik tersebut. Pada 20 Julai 2021, di Pakistan, pihak berkuasa telekomunikasi Pakistan PTA telah memulakan larangan ke atas TikTok atas sebab kemunculan kandungan yang tidak sesuai secara berterusan pada platform itu dan kegagalan mereka untuk mengeluarkan kandungan tersebut. Syria juga tidak ketinggalan mengharamkan aplikasi TikTok atas dakwaan akaun dibuat dengan tujuan menyeludup rakyatnya ke Turki dan lain-lain sepadan. Ini secara tidak langsung membuatkan rakyat Syria dapat keluar ke Eropah, Amerika Utara, negara Timur Tengah dan negara Asia lain. TikTok berpotensi untuk diharamkan di Eropah. TikTok juga telah diberi amaran oleh Pesuruhjaya EU bahawa EU akan menggunakan semua cara yang mungkin untuk melindungi privasi warganya dan jika perlu akan mengharamkan aplikasi itu daripada EU. EU mahukan TikTok segera melakukan tindakan dan mematuhi semua peraturan yang digariskan dalam Akta Perkhidmatan Digital DSA. Ketidakpatuhan terhadap DSA boleh membawa kepada denda yang tinggi sehingga 6% daripada perolehan global tahunan syarikat. Banyak peruntukan DSA hanya digunakan untuk platform yang hanya mempunyai lebih daripada 45 juta pengguna di EU. TikTok sendiri telah membincangkan dasar mengenai keselamatan data, maklumat salah dan pematuhan DSA dengan EU. Beberapa mesyuarat dengan pegawai tertinggi syarikat termasuk topik seperti keselamatan kanak-kanak, keterusan kandungan politik berbayar dan peraturan perlindungan data umum juga dibincangkan antara kedua pihak. Kesimpulannya, pengharaman aplikasi TikTok di banyak negara termasuk yang akan datang seperti Amerika Syarikat adalah disebabkan oleh isu keselamatan data pengguna dan rakyat negara tersebut. Ia bertambah buruk apabila syarikat induk TikTok iaitu ByteDance berpangkalan di negara China dan ini menimbulkan lagi persepsi tidak selamat yang tinggi dalam banyak pentadbiran negara luar. Walaupun begitu, penggunaan TikTok itu sebenarnya bukanlah hanya membawa impak negatif sahaja kerana ia juga banyak memberikan kebaikan kepada pengguna. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.